Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Nora Azian binti Nahar selaku pensyarah kami bagi subjek Komunikasi Penulisan 1. Hari ini, kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang prinsip-prinsip penulisan berdasarkan kepada rencana yang telah kami pilih yang bertajuk Manfaat Ramadan, Pemacu Toleransi Pelbagai Kaum. Pembentangan ini hanya memfokuskan kepada 4 prinsip penulisan iaitu pemerengganan, penjelasan, kesatuan dan kepautan. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Umi Izzati binti Syafi'i, Nur Syafiqah binti Zainul, Nur Atira binti Muhammad Anwar dan Nur Salwa Syahira binti Abdul Aziz. Saya mulakan pembentangan ini dengan menjelaskan tentang prinsip penulisan yang pertama iaitu pemerengganan. Menurut Rozaiman Ma'mun pada tahun 2008, pemerengganan bermaksud usaha untuk menghasilkan komposisi sebuah karangan yang mantap melalui binaan perenggan-perenggan yang sempurna. Perenggan yang sempurna terhasil apabila struktur atau bahagian-bahagian yang lengkap dalam perenggan berjaya diwujudkan. Bahagian-bahagian itu berlainan antara perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Terdapat 3 komponen pemerengganan yang perlu dititik beratkan dalam sesebuah penulisan iaitu pengenalan, isi dan penutup. Komponen yang pertama ialah perenggan pengenalan. Antara fungsi perenggan pengenalan ialah untuk memberi gambaran tentang konsep penulisan, menjelaskan tajuk dari segi makna dan tujuan. Pengenalan juga dapat berfungsi untuk merangsang minat dan emosi pembaca. Kebiasaannya, perenggan pendahuluan dibina menggunakan ayat penyata, ayat huraian, ayat rangsangan dan ayat pandu atau arah. Aspek pemerengganan yang kedua ialah perenggan isi. Perenggan isi berfungsi untuk menyampaikan idea dan penyampaian idea tersebut hendaklah jelas agar mudah difahami oleh pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana isi yang jelas dapat membantu menyampaikan maklumat dan jalan cerita yang jelas kepada pembaca. Dalam perenggan isi, antara komponen utama yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah perenggan isi yang sempurna dan berkesan ialah perlu mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat sokongan dan ayat rumusan. Terdapat 2 jenis perenggan isi seperti yang telah saya nyatakan dalam slide saya ini. Yang pertama ialah didaktif. Didaktif merupakan perenggan yang dimulakan dengan memberikan idea utama terlebih dahulu. Kemudian, isi tersebut dikembangkan dengan menyatakan huraian yang bersesuaian bagi isi itu. Seterusnya, penulis akan memasukkan contoh yang relevan agar dapat menjadi sokongan kepada huraian tersebut. Jenis yang kedua dalam perenggan isi ialah induktif. Induktif merupakan perenggan yang dimulakan dengan menyatakan huraian isi terlebih dahulu. Kemudian menyatakan contoh-contoh yang menyokong huraian isi tersebut. Akhir perenggan tersebut ditutup dengan menyatakan idea utama yang hendak disampaikan dalam perenggan tersebut. Aspek pemerengganan yang terakhir ialah perenggan penutup. Perenggan penutup ini memainkan peranan utama untuk menghujahkan pandangan dan mampu meninggalkan kesan kepada pembaca. Dalam sesebuah perenggan penutup juga biasanya mengandungi ayat yang berfungsi sebagai amaran, harapan, penegasan, ringkasan dan sebagainya. Secara ringkasnya, perenggan penutup berfungsi untuk mengakhiri penyampaian idea. Dan perenggan penutup juga penting supaya dapat menyimpulkan keseluruhan cerita yang ditulis oleh penulis. Jelaslah bahawa konsep pemerengganan ini sangat penting dan perlu dipraktikkan dalam sesebuah penulisan agar seseorang penulis dapat menghasilkan karya penulisan yang berkesan.
serta dapat memberi kesan yang mendalam kepada pembaca. Selain itu, pemerengganan juga berfungsi untuk membantu menjadikan sesebuah penulisan itu lebih berkesan, dan ia sangat penting agar kita dapat memahami jalan cerita sesebuah penulisan itu dengan lebih mudah dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Zainul bernombor kad matrik 2014044 akan meneruskan pembentangan dengan prinsip penulisan yang kedua, iaitu penjelasan. Menurut Nur Atikah, pada tahun 2015, konsep kejelasan atau penjelasan bererti mudah dibaca, mudah difahami dan tidak samar-samar, dengan menerapkan ciri-cirinya, iaitu penulisan ayat yang jelas dan penggunaan perkataan-perkataan yang ringkas serta pendek agar mudah dibaca dan difahami oleh para pembacanya. Penggunaan perkataan dan ayat yang ringkas di sini bukanlah bermaksud perkataan yang telah diringkaskan. Sebaliknya, penulis menggunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami dan tidak berbelit-belit dalam suatu ayat bagi memudahkan pembaca memahami konteks ayat yang ingin disampaikan oleh penulis. Prinsip kejelasan ini mempunyai gaya penulisannya yang tersendiri. Terdapat 4 gaya penulisan kejelasan, iaitu penggunaan bahasa yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas dan perkembangan idea secara logik. Setiap penulis seharusnya perlu menggunakan bahasa yang formal dalam penulisan dan mengelakkan penggunaan bahasa selanga bagi memudahkan penyampaian maklumat kepada pembaca. Hal ini kerana penggunaan bahasa selanga hanya difahami oleh kelompok kumpulan tertentu sahaja. Oleh itu, penggunaan bahasa selanga perlu dielakkan dalam sesuatu penulisan ilmiah. Seterusnya, penulisan secara objektif bermaksud setiap ayat yang ditulis oleh penulis seharusnya mempunyai tujuannya yang tersendiri. Penulis tidak boleh menulis sembarangan tanpa menetapkan objektif yang ingin disampaikan dalam penulisan tersebut. Selain itu, setiap penulisan juga perlu diikuti dengan perkembangan idea secara logik di samping ditulis secara jelas. Hal ini kerana huraian idea yang logik akan membuatkan pembaca mudah memahami maklumat yang ingin disampaikan. Sebaliknya, jika tiada perkembangan idea yang logik dan bernas, akan menyebabkan penulisan tersebut tergantung dan sukar difahami. Di sebelah kanan saya ini terdapat contoh petikan yang telah saya ambil daripada artikel asal. Melalui petikan ini, kita dapat lihat bahawa terdapat susunan ayat yang jelas dan tidak berbelit-belit kerana isi yang ingin disampaikan oleh penulis mudah difahami. Selain itu, idea juga turut dikembangkan mengikut turutan dan berobjektif. Hal ini dapat dilihat melalui susunan isi yang berturutan dan tidak berterabur. Penulis turut menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca tanpa mengira lapisan umur. Hal ini kerana tidak terdapat sebarang perkataan maupun ayat yang tinggi tingkatnya hingga menyukarkan kefahaman pembaca. Baiklah, seterusnya saya akan memberi maksud kesatuan. Seperti mana yang telah saya sertakan di dalam slide, Awang Sarian 2004 telah memberikan definisi kesatuan di dalam kajiannya. Dan mengikut kefahaman saya, kesatuan merupakan isi penulisan di dalam satu perenggan itu mestilah berfokus kepada satu perkara sahaja. Hal ini menyebabkan pembaca dapat mengikuti jalan cerita penulis dengan lebih teratur dan tidak akan hilang fokus mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Di bahagian kesatuan ini juga menjelaskan isi secara terus, iaitu mempunyai kesinambungan mengenai isi utama tanpa keluar dari tajuk utama yang dibincangkan. Dengan kata lain, kesatuan di dalam penulisan ini juga merupakan tumpuan atau pemusatan keseluruhan isi yang berfokus kepada tajuk penulisan. Oleh itu, isi yang disampaikan itu mestilah mantap, tepat dan berkesinambungan. Dan yang paling penting, tidak lari dari tajuk utama. Perkara ini telah disokong oleh Muhammad Azhar Abdul Hamid di dalam kajiannya pada tahun 2001. Sebagai contoh kesatuan yang telah saya jumpa ialah di dalam rencana yang ditulis oleh Dr. Muhammad Muzimam Shah
Muhammad Mustafa dan juga Dr. Muhammad Firdaus Cik Musa pada tahun 2001 yang berjudul Manfaat Ramadan Pemancu Tolerasi Pelbagai Kaum. Dengan kata lain, keseluruhan artikel ini membincangkan mengenai manfaat bulan Ramadan yang menunjukkan kesefahaman antara masyarakat pelbagai kaum. Di perenggan tersebut juga, penulis ingin menyatakan bahawa Bazar Ramadan yang secara amnya didirikan untuk menjual juadah berbuka puasa bagi umat Islam, tetapi masih lagi dikunjungi oleh pelbagai masyarakat berlainan kaum dan agama. Dan di dalam ini kita dapat lihat bahawa penulis memfokuskan terhadap satu hal sahaja, iaitu Bazar Ramadan, dan menerangkan bahawa perkara tersebut merupakan salah satu perkara yang dapat kita lihat yang menjurus kepada toleransi pelbagai kaum. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah dalam ayat yang telah saya warnakan itu, menunjukkan bahawa masyarakat bukan Islam bertoleransi dengan datang lebih lewat ke bazar untuk memberi ruang kepada umat Islam bagi persediaan untuk berbuka puasa. Isi ini juga mempunyai kesinambungan yang dapat memberikan kefahaman kepada pembaca. Keseluruhannya, penulis telah menulis perenggan ini mengikut ciri-ciri kesatuan, iaitu mempunyai satu hal sahaja, perenggan yang ringkas tetapi padat, mempunyai contoh dan masih lagi berkait dengan tajuk utama artikel. Itu sahaja penerangan saya mengenai kesatuan di dalam penulisan. Penerangan mengenai prinsip penulisan yang seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan yang lain. Prinsip penulisan yang terakhir adalah kepautan. Menurut Anis Umairah 2017, kepautan bermaksud apabila satu unsur dengan satu unsur itu saling berkesinambungan antara satu sama lain. Tidak kiralah sama ada ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan maupun antara bahagian seperti pendahuluan, isi dan juga penutup. Semua itu perlu saling berkait antara satu sama lain supaya penerima dapat memahami mesej yang hendak disampaikan itu dengan lebih mudah dan jelas. Okey, baiklah, seterusnya bagaimana untuk kita memautkan setiap unsur itu? Setiap unsur itu boleh dipautkan dengan menggunakan alat penghubung seperti kata ganti nama diri, pengulangan kata dan juga penanda wacana. Bagi kata ganti nama diri, terdapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu kata ganti nama diri pertama seperti aku, saya, kami dan juga kita. Yang kedua pula adalah kata ganti nama diri kedua, seperti awak, kamu, engkau dan juga kalian. Akhir sekali adalah kata ganti nama diri ketiga, seperti dia, beliau dan juga mereka. Seterusnya adalah pengulangan kata. Kemudian adalah penanda wacana. Penanda wacana ini merupakan perangkai kata yang menghubungkan ayat. Di bawah penanda wacana terdapat 4 jenis pertautan penanda wacana, iaitu logik, ruang, waktu dan juga emosi. Okey, baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pertautan logik. Logik ini merupakan hubungan yang munasabah dari segi logik. Contohnya, hendak menyatakan sebab, punca, akibat ataupun menyatakan idea yang sebaliknya. Contoh, penanda wacana hal ini demikian kerana untuk menyatakan punca ataupun namun demikian untuk menyatakan idea yang sebaliknya. Kedua pula adalah pertautan ruang. Bagi aspek ruang ini kita boleh gunakan kata arah seperti atas, bawah, antara, dalam dan luar. Okey, yang ketiga pula adalah pertautan waktu yang merupakan hubungan peristiwa dengan peristiwa seperti kini, kemudian ataupun sebelum ini yang menunjukkan adanya ruang waktu di situ. Okey, yang keempat pula adalah pertautan emosi yang merupakan hubungan antara perasaan dan juga peristiwa yang berlaku. Contohnya sedih, gembira, marah dan sebagainya. Okey, baiklah, kita lihat pula pada contoh rencana yang telah saya letak pada skrin layar di sebelah. Jika kita lihat, terdapat penggunaan kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka yang telah diwarnakan dengan warna biru. Sebenarnya, kata ganti nama diri mereka itu merujuk kepada ibu bapa pada ayat sebelumnya. Walaupun menggunakan perkataan yang berbeza, tetapi pembaca masih dapat memahami bahawa kedua-dua ayat tersebut saling berkait antara satu sama lain.
Seterusnya, terdapat juga pengulangan kata iaitu toleransi kaum yang telah diwarnakan dengan warna kuning. Pada mulanya, penulis ingin menyatakan bahawa toleransi kaum itu perlu dipupuk sejak kecil. Tetapi pada perenggan seterusnya, penulis menyatakan bahawa kedatangan Ramadan ini dapat memupuk toleransi kaum dengan adanya pelbagai aktiviti seperti Bazar Ramadan. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa penulis masih membincangkan tentang aspek toleransi kaum dengan menyatakan masalah dan juga penyelesaian terhadap aspek tersebut. Kemudian kita beralih pula pada pertautan penanda wacana. Di dalam rencana ini terdapat 3 pertautan iaitu logik, ruang dan juga waktu. Bagi contoh logik, penanda wacana namun begitu yang telah diwarnakan dengan warna oranye digunakan untuk menyatakan idea yang sebaliknya. Contohnya, walaupun SOP telah menjadi penghalang untuk berkomunikasi antara kaum, tetapi pengagihan bubuh kepada semua tanpa mengira kaum telah menjadi penyelamat hubungan tersebut. Seterusnya adalah pertautan ruang yang telah diwarnakan dengan warna hijau. Di perenggan akhir iaitu kata antara kaum digunakan untuk memautkan kata asal iaitu kaum dengan kaum yang lain. Maka penggunaan kata antara ini telah menjadikannya menjadi lebih ringkas tetapi masih boleh difahami. Dan akhir sekali adalah pertautan waktu yang telah diwarnakan dengan warna merah jambu. Seperti perkataan sebelum ini. Di sini, kita boleh lihat bahawa penulis hendak menyatakan bahawa suasana setia kawan antara kaum pada hari ini semakin hari semakin berkurang daripada waktu ataupun tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kata sebelum ini terdapat ruang waktu antara hari ini dengan hari sebelumnya. Maka prinsip kepautan ini adalah penting supaya hubungan antara unsur itu lebih tersusun, supaya penerima dapat menerima dan memahami mesej itu dengan lebih jelas. Kesimpulannya, setiap kriteria seperti pemerengganan, penjelasan, kesatuan dan juga kepautan adalah penting bagi sesebuah karangan supaya kelihatan lebih tersusun dan mesej yang hendak disampaikan itu sampai kepada penerima. Okey, baiklah, sekian, terima kasih.